The key to success adalah flexibility. Kan? Kita try, and then something happen, kita adjust. Hidup kita ni, action and reaction. Kita ambil satu tindakan, kita lakukan sesuatu, dunia di sekeliling kita akan react towards what we do. Contoh, bila kita buat penjenamaan, letak muka Datuk Rosham dekat kita punya packaging kan, orang luar akan react tak? So, bila kita ambil satu action, akan ada reaction. Dan kita perlu react kepada action yang berlaku. So, the only thing that is certain adalah your next move. Satu usahawan, dia kena flexible. Dia tak boleh macam, kacau aku punya plan 3 tahun, aku dah plan tahun depan patut gini. Jangan terlampau taksub dengan perancangan kita. Usahawan yang bagus adalah usahawan yang flexible. So if you're flexible, you're agile. Satu ni kelebihan SME. Kita bukan giant kapal Titanic yang nak kona 1 jam baru boleh kona sikit ni. Kita ni SME ni dia ada flexibility. So adalah rugi kalau kita sebagai usahawan SME tidak bertindak dengan pantas dan fleksibel. Kita kena jadi macam air. Tahu air? Ada halangan dia cari jalan. Kita kena fluid, kena cari jalan. Dia tak boleh macam 4 segi, blok, sangkut. Ada sekatan sangkut. So kena fluid, improvise. So kelebihan SME adalah dia punya fluidity, flexibility. So kalau kita tak fleksibel, kita nak rigid, sangat-sangat cepat buat keputusan. Kita semua ada leaders dalam business masing-masing, betul? So leaders kena make decision. Ni antara kerja leader adalah decision. Kita kena faham indecision kills. Kalau kita tak boleh buat keputusan dengan cepat, itulah yang akan mematikan bisnes kita. Kita faham kan apa yang berlaku 2020? Apa? Tak apa, tunggu, you wait forever. Setahun, 2 tahun kau tunggu, bisnes pun dah lingkup. Betul tak? Kita kena decide apa kita nak buat. Cepat. Leaders dalam bisnes kena ada kebolehan untuk buat keputusan dengan pantas. Dan tak kisah kalau keputusan tu keputusan yang salah. Semua orang buat silap. Semua orang buat keputusan yang silap. Orang yang tak pernah buat silap adalah orang yang tak pernah buat keputusan. So leaders kena berani buat keputusan dan kena okay dengan keputusan yang salah. It's fine. Bila kita tahu salah, kita buat apa? Betul kan lah. Bukan buat salah lepas tu salahkan orang, salahkan keadaan. Bila kita kena berani, aku buat silap. Dan kena improvise. Jangan dah tahu salah, buat salah lagi. Kali pertama, yes, it's a mistake. Kali kedua, it's a choice. You dah tahu salah, buat lagi. Dah tahu benda tak betul, dah tahu benda tak boleh, kenapa buat lagi? It's okay to make mistakes, tapi jangan ulang mistake. Rasulullah SAW kata apa? Seorang mukmin tidak akan membiarkan dirinya jatuhkan lubang yang sama 2 kali. Sekali jatuh cukup. Next time tahu, oh ada lubang. Macam ni kan, melekuk itu lubang nama dia. Kita dah tahu ada lubang, terkejut buat apa? Ada satu saya dengar, tak tahu ni ulama ke, dia kata celakalah orang yang biarkan dirinya dipatuk oleh ular yang sama dari lubang yang sama. Dah tahu lubang tu ada ular, dah kena patuk 2 kali lalu kat situ, ular sama patuk balik. Itu macam celakalah hidup kita. Nauzubillah. Jangan kita jadi orang yang macam itu. Teamwork makes the dream work. Tak ada satu pencapaian yang luar biasa dicapai oleh satu orang manusia je. Kalau nak capai sesuatu yang luar biasa, memang kena ramai. Pak kata, John Maxwell kata, 1 is too small a number to achieve greatness. 1 adalah nombor yang terlalu kecil untuk capai sesuatu yang hebat. Kalau nak capai benda yang biasa-biasa, boleh buat seorang-seorang. Want to achieve something great, kena ada team. Team tak semestinya sahaja dalam team kita. Team maksudnya anybody yang boleh bantu kita. Dalam dan luar. Sekarang you team up dengan Usanita, you team up with Datuk Rosham, kan you team up dengan kawan-kawan ni kat sini. Collaborate ataupun bukan collaborate, kita dalam circle. Still your team. Keluarga kita juga adalah team kita that supports us. Betul? Saya juga adalah part of your team right now. Betul? Team jangan kita sekat dengan mindset yang team adalah team saya tak besar, 2 orang je, saya dengan bini saya je. Itulah mindset yang silap. Kita kena betulkan, team tak semestinya orang yang bekerja dengan kita ataupun kita punya reseller je. Oh, team saya reseller baru 10 orang. No, that's not. Team ni bukan itu saja. It's more than that. Boleh play multiple roles. Business owner memang kena play multiple roles, betul? Ada masa kita lah operasi, pengarah operasi, especially peringkat awal kan. Ada masa kita lah runner boy, betul tak? Kan? Saya ingat dulu masa semula bisnes, nampak macam team aku kan. Saya ambil check, saya lah buat invoice, saya lah collect check company. Semua saya lah. Saya cakap, hello, Assalamualaikum, IR International. Ya cik, ada pembantu. Saya Azim. Saya Azim, saya Azam. Semualah saya. Kena boleh play multiple roles. Jangan hadkan diri kita. Jangan limit ourselves. Can be whatever you want to be.
Sometimes komunikasi tak semestinya perlu dengan kata-kata. You can communicate without saying a single word. Dalam komunikasi ada 3 komponen. Kata-kata, nada suara, body language. Mana satu lagi tinggi? 55% of effective communication bergantung kepada kita punya body language. So hari ni kita nak cerita sikit pasal komunikasi, how we can use our body language effectively. Sebab tu semalam masa kita baca deklarasi tu, saya suruh anda communicate not just with your words, not just with your tone, tapi juga dengan body language. Sebab benda ni sangat-sangat penting. Ada satu kajian dekat Switzerland. Ni baru ni, tahun 2002 tak silap saya. Kajian tentang charisma leadership tactics. Ini adalah benda yang saya sangat-sangat passionate. One of it adalah bila you communicate, you congruent your message tu, apa yang you cakap dengan apa yang you buat dengan badan you, dengan ekspresi wajah you. Dia akan menjadikan you seorang yang berkarisma. Orang kata macam mana Tuan Sam nak tingkatkan aura kita kan? Saya rasa macam, yelah setengah orang kan ada aura, dia datang dia macam ada, kita rasa macam dia punya karisma tu dapat rasa kan. Sebenarnya if you practice charisma leadership tactics ni, benda-benda yang kita buat, luaran, susunan perkataan, sebenarnya karisma you automatically akan meningkat. Orang rasa macam, tahu ada aura, dan anda lebih senang untuk mempengaruhi orang. Business is all about influencing others. Tony Robbins, kenal Tony Robbins? Anthony Robbins, seorang cikgu terawal saya. Anthony Robbins dia kata apa? Power today lies in your ability to communicate and persuade. Orang yang berkuasa, yang akan berkuasa di era ini, terletak kepada kemampuannya berkomunikasi dan kemahirannya dalam mempengaruhi orang. Those are the things yang kita akan yang remaining time ni, ini adalah benda yang kita akan fokuskan. Nabi dah cakap 1400 tahun dulu. Saintis baru jumpa. Itu ni ada amalan yang Nabi duk ajar ni, adalah benda-benda yang sangat best. Kalau kita tak pakai, sangat-sangat rugi. So salam, tu yang pertama. Yang kedua adalah salam, jabat salam. So pertama adalah bagi salam, yang kedua adalah jabat salam. Congruent. Congruent maksudnya apa yang kita cakap, kita buat. Yes. Apa kita cakap, tindakan tu dia kena selari. In psychology, congruent ni bermaksud apa tau? Apa yang kita buat malam semalam tu. Bila kita cakap, kita congruent muka kita, rasa kita, tangan kita kan? Kalau cakap benda tu memang besar, dia akan menjadi satu yang besar. Muka dia akan menjadi satu yang besar. Dia akan, projek yang besar. Tangan kita besar ke? Kecil je. Projek yang besar. Besarlah sikit. Besar. Suara, tu nama dia congruent. Suara besar dia. Projek ni adalah projek yang besar. Beza tak? Projek yang besar. Beza kan? So that's congruent expression. Benda ni akan meningkatkan daya pengaruh anda dan tahap kepercayaan orang kepada diri kita. Tiru gayanya. Tiru gaya dia. Ini adalah satu teknik yang mudah untuk bina rapport. It's called matching and mirroring. Ikut gaya dia. So contoh ada gambar matching and mirroring. This is Obama dengan David Cameron. Ini adalah matching and mirroring. Pergerakan kita samakan pergerakan. Kalau you boleh master teknik ni, ini adalah satu teknik yang sangat bagus untuk bina rapport. Jangan buat serentak dengan dia. Contoh dia bergerak macam ni, immediately kita gerak. Tunggu like 3-5 saat baru kita buat. Dan buat secara bersahaja. Jangan nampak sangat. Pergerakan-pergerakan yang kecil, contoh dia betulkan tudung, kita pula sibuk gaul kat sini juga. Dia turun gaul hidung, kita pun gaul hidung juga. Kecil-kecil tak payah. The major ones, major movement yang kita adjust bagi sama. Bukan pergerakan sahaja, ada banyak benda yang kita boleh match and mirror. Dan yang paling best kalau kita boleh match and mirror dia punya values, dia punya belief, kepercayaan dia, apa yang dia rasa penting. Kalau dia pentingkan family values, nampak macam gambar anak ni mesti rapat dengan family kan. Sama macam I pun punya family, I think kita buat berniaga ni pun family kan. That's deeper level of trust. Okay, so tapi it's still berkesan. Benda ni akan berlaku secara automatik bila kita dah mesra. Contoh katalah saya dengan Encik Fazli dah memang geng. Kita sembang-sembang, you will notice body language saya dengan dia nanti akan sama. Benda tu berlaku secara semula jadi. So apa yang kita kena buat untuk build rapport dengan orang dengan pantas adalah kita buat sebelum dia jadi automatic. Kita buat secara sedar. Benda tu berlaku secara kita tak perasan. So sekarang ni kita buat in advance sebelum dia jadi. So automatically otak orang akan macam, kita dah geng. Kita tipu otak dia, trick otak dia untuk fikir yang kita dah geng. Ini adalah teknik pantas untuk bina rapport. Boleh? Tapi jangan semua sama. Kadang orang menyampah juga. Dia cakap, minum apa? Minum apa? Teh ais 2. Nasi goreng kampung 2. Semua sama. Dia kena sikit-sikit. Jangan nampak sangat. Okay? Benda ni sains, tapi dia kena berseni sikit. Kena berhati-hati. Jangan terlampau obvious.